Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung PDPR kita pada hari ini, hari Khamis, 7 hari bulan 4, 2022. Macam biasa, pertama sekali awak salin nota ini di dalam buku nota matematik ya. Cikgu ada kongsikan juga lembaran nota di dalam grup WhatsApp kelas. Kalau awak tak nak tengok video, awak boleh salin daripada lembaran tu. Sama je bendanya. Okey, kita pergi pada nota, kita dah sampai nota H ya. Anggar kuantiti. Apa maksud anggaran? Anggaran bermaksud kita membuat pengiraan atau membuat perhitungan secara kasar atau mencongak. Anggaran dilakukan dengan cara membuat tekaan logik atau dengan cara pengiraan. Tekaan logik ni maksudnya kuantiti yang awak anggarkan tu mestilah munasabah ya, yang boleh diterimakan lah. Maksudnya nanti kita tengok beberapa contoh. Kemudian anggaran sering digunakan. Kenapa kita belajar anggaran? Kerana anggaran ni kita sering gunakan dalam membantu kehidupan seharian kita untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pengiraan. Okey, cara menganggar macam cikgu sebut tadi. Pertama, kita boleh meneka secara logik ataupun kita boleh mencongak lah maksud dia. Ya, teka secara logik atau congak secara logik secara munasabah. Yang kedua, pengiraan. Dengan cara pengiraan. Pengiraan ini terdapat beberapa cara lah. Bergantung kepada jenis soalan. Ya, ada pengiraan yang kita menggunakan kaedah 2 kali ganda. Kita tengok kalau perbezaan kuantiti tu 2 kali ganda, kita akan darab 2. Ataupun kalau kuantiti tu beza dia, kita nampak berkurang separuh. Berkurang separuh daripada kuantiti yang kita rujuk tu. Jadi, kita akan, kalau kita nampak kuantiti tu macam berkurang separuh, bermaksud dia melibatkan operasi bahagi 2. Ataupun kita juga boleh menggunakan cara kita asingkan sejumlah bahagian itu kepada beberapa bahagian kecil lagi. Kita pecahkan kepada beberapa bahagian kecil. Jadi ini adalah cara-cara menganggar. Seterusnya, jangan lupa salin nota ni. Dalam buku nota, hari, tarikh, ni semua ni. Semua ni salin dalam buku nota matematik. Jangan lupa letak hari dan juga tarikh. Salin tulisan cantik-cantik. Okey. Seterusnya kita pergi pada muka surat 13. Kita tengok beberapa contoh yang terdapat di dalam buku teks. Okay, kata cikgu dia, cuba teka bilangan berbola air di dalam balang B. Murid perempuan ini, dia berfikir apa? Dia kata bilangan berbola air di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Kenapa berkurang? Kita tengok. Kamu perhatikan pada balang A, dia penuh dan cikgunya dah letakkan dah jumlah balang A ialah 20,000. Tetapi jumlah pada balang B, ini yang murid kena teka. Kalau kita perhatikan jumlah kuantiti pada balang B ni, dia nampak seperti separuh. Dia nampak seperti separuh daripada balang yang A ni. Kan kita nampak half, separuh. So kalau kita nampak half, macam nota tadi cikgu cakap, kalau kita nampak bilangannya separuh, dia kurang dan dia nampak separuh, bermaksud kita perlukan operasi bahagi 2. Kemudian murid yang ini pula cakap apa? Murid yang lelaki ni, dia kata
hampir 10,000 biji. Yang dia teka kuantiti untuk balang B. Bermaksud betul lah hampir 10,000 biji. Sebab separuh daripada 20,000 ialah 10,000. Ini yang saya kata teknik menganggar dengan cara meneka secara logik. Dan dengan cara kita mencongak. Mencongak ini maksudnya kita tak perlukan pengiraan bentuk lazim. Kita boleh terus dapat. Kita anggarkan dengan cara mencongak sahaja. Okey, murid perempuan yang bertudung ni dia cakap apa? Lebih kurang 10,000 biji. Maknanya pendapat mereka berdua ini lebih kurang sama. Hampir 10,000 biji maksudnya juga lebih kurang 10,000 biji. Okey, cikgu harap kamu faham contoh yang di atas ni. Kita pergi pada contoh kedua. 3 orang murid ini menganggar bilangan berbola air di atas. Anggaran siapakah yang paling tepat dan mengapa? Jadi soalan ini dia tanya dua. Siapakah yang paling tepat? Siapakah yang paling tepat? Dan satu lagi, mengapa? Kena jawab dua lah. Dia tanya dua perkara kat sini. Siapakah yang paling tepat? Okey. Tadi kita dah bincangkan anggaran kuantiti di dalam balang B secara logik dan munasabahnya adalah separuh, bermaksud 10,000 biji. Jadi anggaran yang paling tepat ialah yang murid yang dapat menganggar bilangan kuantiti paling hampir dengan 10,000 biji. Kalau kita tengok Hazel, dia menganggar sebanyak 5,500. 5,500 ini kurang daripada 10,000 biji. Dia kurang. Kalau Hazel, dia mengagak kurang. Jadi tidak tepatlah sebab kurang. Kemudian, kita tengok pula Anis. Anis menganggar 15,725. Bermaksud, anggaran Anis ini telah melebihi anggaran sepatutnya. Sepatutnya kita menganggar hampir 10,000 biji. Tetapi Anis anggar lebih daripada 10,000 biji. Anis telah menganggar lebih daripada anggaran yang logik. Jadi, siapakah yang paling tepat? Yang paling tepat ialah V0. Kerana V0 menganggar sebanyak 10,005. Bilangan ini walaupun tidak sama dengan 10,000 biji, tetapi bilangan ini hampir dengan 10,000 biji. Jadi, untuk menjawab soalan, siapakah yang menganggar paling tepat? Jadi, jawapan kamu letakkan. Kalau jumpa soalan macam ni, masa kita buat latihan, cara nak meletakkan jawapan, awak letak nama orang tu. Okey, V0. V0 yang menganggar paling tepat. Okey, bila awak dah letakkan jawapan, bila awak dah sebut siapakah orang yang menganggar paling tepat, bermakna awak telah menjawab soalan yang pertama. Okey, sekejap.
V0 yang menganggar paling tepat. Okay, sebab itulah sambil-sambil kita tengok contoh, sambil-sambil tu awak kena belajar macam mana nak menjawab soalan matematik dengan cara yang lengkap. Okay. So, kita dah menjawab soalan pertama. Siapakah yang paling tepat? V0 yang menganggar paling tepat. Mengapa? Soalan kedua, mengapa? Kita kena jawab. Ya. Mengapa? Mulakan dengan sama dengan kerana anggaran V0. Kerana apa? Kerana anggaran V0 hampir, ataupun kita letak paling hampir. Paling hampir dengan nilai berapa? Dengan nilai yang logik tadi tu, dengan paling hampir dengan 10,000 biji. Okey. Jadi ini jawapan untuk soalan kedua yang ditanya. Okey. So, kita dah menjawab soalan kedua. Mengapa ya? Kerana. Kalau soalan tanya mengapa, mesti mulakan dengan kerana. Kerana anggaran V0 paling hampir dengan 10,000 biji. Okey, itu cara nak jawab soalan matematik. Ya, soalan matematik, semakin lama awak belajar, semakin unsur kebat itu ada di dalam soalan matematik. Unsur kebat ni kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi, kebanyakan soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi ni, dia banyak bertanya tentang pendapat kamu. Bukan saja matematik ini kita mengira, tetapi setelah kita membuat pengiraan, kita perlu menyatakan pendapat kita. Jadi awak kena belajar macam mana nak menyusun ayat, macam mana nak meletakkan jawapan mengikut apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, cikgu harap kamu faham dengan contoh pada muka surat 13 ni. Kita pergi pada muka surat seterusnya, muka surat 14. Okey. Isi padu air di dalam kolam R. Ni kolam R, 4,000 liter. Ya. Dan T, maknanya isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air di dalam kolam S. Kalau kita perhatikan, memang logiklah sebab kolam R ni dia lebih rendah daripada kolam S. Kolam S, kalau kita bandingkan ketiga-tiga kolam ini, kolam S paling tinggi. Ya. Dan kemudian kolam T pula, dia lebih sedikit daripada kolam R, tetapi dia masih kurang daripada kolam S. Sebab rendah, dia nampak dia punya ketinggian dia. Jadi betullah ayat pertama di dalam soalan ni. Kemudian tinggi kolam S, ni tinggi kolam S. Cikgu letakkan ketinggian dia. Supaya kamu nampak jelas. Ini tinggi kolam S. Okey, kenapa dengan tinggi kolam S ni? Tinggi kolam S daripada sini ke sini. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Jadi kalau nak cari, dia letakkan maklumat kat sini, tinggi kolam S ni tidak diberitahu kan ketinggian kolam S.
Tetapi kalau kita nak cari, kita dah ada maklumat di dalam ayat kedua ini. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Bermakna kalau kita nak cari tinggi kolam S, kita kena buat operasi darab. Iaitu 4 kali ni darab lah maksudnya. 4 kali dengan ataupun 4 darab dengan tinggi kolam R. Jadi sebab itulah kalau kita bandingkan tinggi kolam R dan S, R mempunyai 1 bahagian dan S mempunyai 4 bahagian. Okey, cikgu letakkan bahagian dia supaya kamu nampak. Ini bahagian pertama. Kemudian kedua, ketiga dan keempat. Okey. Tinggi kolam R hanya ada 1 bahagian. Ni kalau kita bandingkan antara R dan S. T ni jangan fikir dulu. Okey, antara dua ni, disebabkan ayat kedua ni sebut tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R, bermakna kita boleh menganggar di dalam kolam S ni terdapat 4 bahagian ketinggian. Tetapi kolam R hanya ada 1 bahagian ketinggian. Itu maksud dia. Jadi kalau kita nak cari jumlah ketinggian pada kolam S, kita kena buat ketinggian kolam R ini kita dapat dekat atas ni 4000L kan. Jadi kalau nak cari tinggi kolam S, kita kena gandakan 4 kali. Jadi 4 darab 4000 liter. Sebab itu pengiraan di sini diletakkan 4 darab 4000 liter. Congak saja 4 darab 4, 16. Bermaksud 16,000 liter kuantiti isi padu air yang terdapat di dalam kolam S. Manakala kita baca pula ayat yang terakhir ni menerangkan perbandingan antara kolam T dan juga kolam R. Okey, dia kata tinggi kolam T, tinggi kolam T ni lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. Jadi kalau nak cari tinggi kolam T, kita kena darab 2. Darab 2 dengan bilangan dengan kuantiti air di dalam kolam R. Jadi kita kena buat 4000 liter darab 2. Jadi di sini ditinggalkan anu supaya kamu berfikir berapa kali kita nak darab dengan 4000 liter. Kat sini dia kata 2 kali kan. Jadi kita letakkan bilangan 2. So 2 darab 4, congak je 2 darab 4, 8. Bermaksud 8000 liter. Okey. Jadi kita dah dapat lah. Kita dah dapat dengan penuh isi padu air di dalam kolam S. Kita dapat 16,000. Okey, 16,000 untuk kolam S. Dan satu lagi yang kita tak tahu ialah isi padu air di dalam kolam T. Kita dapat 8,000 liter. Okey, anggaran isi padu air di dalam kolam S hampir 16,000 liter. Ya, dan anggaran isi padu air di dalam kolam T lebih kurang 8,000 liter. Jadi maksudnya apabila kamu meletakkan nilai anggaran kamu, adalah lebih baik kamu menambahkan perkataan-perkataan ini. Kerana anggaran ini bukanlah anggaran yang tepat. Dia cuma anggaran daripada segi pengiraan.
Kalau nak betul-betul tepat, kena keluarkan air ni, kita ukur sikit-sikit. Tu baru tepat. Tapi kita mengagak, kita menganggar. Jadi anggaran ini tidak tepat. Jadi seeloknya kamu letakkan perkataan ini. Okey. Perkataan hampir. Dan juga satu lagi perkataan lebih kurang. Okey. Maksudnya apabila kamu membuat latihan nanti, setelah kamu dapat nilai dia, kamu boleh letakkan. Bukan boleh, kamu perlu letakkan perkataan-perkataan yang memberi maksud anggaran, iaitu hampir dan juga lebih kurang. Dua-dua ni sama. Kamu boleh guna salah satu. Okey. Jadi, kemudian anggaran isi padu air di dalam kolam T lebih kurang berapa? Kita dah kira tadi 8,000 kan? Jadi kamu tambah je dengan meletakkan perkataan lebih kurang 8,000 liter. Okey. Okey, kelas. Cikgu harap kamu faham, ya. Penerangan cikgu pada hari ini. Itu saja sebenarnya yang kita nak belajar hari ini, iaitu menganggar kuantiti. Macam biasa, lepas cikgu dah terangkan, kita dah belajar sama-sama, kamu perlu buat latihan. Gunakan buku tulis yang sama, buku tulis matematik 1. Kenapa cikgu menggunakan buku tulis yang sama? Supaya bila kamu dah 2-3 bulan lepas kamu belajar unit 1, kalau kamu nak ulang kaji, mudah ya. Sebab setiap unit latihannya kita buat di dalam buku tulis yang sama. Tak perlu kamu nak cari latihan unit 1 ada dekat buku matematik 1 ke buku matematik 2 ya. Kan dah susah tu. Jadi cikgu memudahkan kamu jika kamu nak buat ulang kaji. Jadi ini dia. Kamu buat soalan ini, ya, latihan uji diri pada muka surat 14 ni, buat di dalam buku tulis matematik 1. Soalan A kamu buat dan juga soalan B. Okey. Lebih baik kalau siapa yang ada printer di rumah, kamu print, kamu salin dulu soalan, lepas tu kamu tampalkan gambar. Print, print muka surat ni supaya kamu boleh potong gambar dia dan kamu tampal. Jadi mudahlah, kamu tak payah melukis. Okey. Botol ni pun kamu print, gunting dan tampal. Gunting gambar botol aja. Soalan kamu salin lah pakai tangan. Okey. Kalau sesiapa yang tak ada printer, kamu boleh juga melukis. Lukislah. Lukis. Janganlah lukis betul-betul sama. Ya, agak-agak je lah lukisan kamu tu ya. Mana-mana yang ringkas dan juga yang lebih mudah. Pilih yang mana satu kamu nak buat. Cara yang mana. Okey. Kita tengok satu-satu soalan ni. Soalan 1A. Bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B disuruh anggarkan ya. Kalau kita perhatikan antara manik yang terdapat di dalam bekas yang di tengah ini. Bekas yang di tengah ini penuh ya. Dan telah diletakkan nilai dia iaitu 17,000 biji. Dan kita tengok kalau bekas A ni daripada pandangan mata awak kita nampak dia adalah separuh. Betul tak? Dia separuh. Kalau separuh bermakna kita kena buat apa? Dia nampak separuh kat sini. Kalau separuh, kalau ikut nota cikgu, kalau separuh apa? Dia berkurang separuh kan? Kita kena bahagi 2. Jadi, nilai yang ini, nilai yang penuh ni kita bahagikan 2. Jadi, 17,000 biji kita kena bahagi 2. Cikgu tunjukkan juga contoh. Okey. Yang ini, kamu perhatikan. Kita nampak pada bekas A ini, bilangan maniknya separuh daripada bekas yang penuh. Jadi separuh bermaksud bahagi 2. Jadi kamu buat. Tunjukkan bentuk lazim bahagi 2. 17,000 bahagi 2.
Ni cikgu dah siap-siap kira kan. Kamu kena kira juga, tunjukkan dan buat sendiri Kita dapat 8,500. Bermaksud terdapat 2 bahagian. Kalau dalam bekas penuh ini, bahagian pertama 8,500, bahagian kedua pun 8,500. Jadi anggaran bilangan manik di dalam bekas A ialah letakkan hampir 8,500 ataupun kamu boleh letakkan juga perkataan lebih kurang. Ini maksud cikgu. Letakkan lebih kurang ataupun hampir. Dua-dua ni kamu boleh pakai. Pilih yang mana, tak ada masalah. Kamu juga boleh letakkan anggaran bilangan manik di dalam bekas A ialah hampir 8,500. Itu baru bekas A. Jalan kerja janganlah kamu buat macam ni. Ini cikgu nak terangkan aja. Jalan kerja untuk soalan A ini, setelah kamu salin soalan, setelah kamu tampal gambar, di bawahnya kamu letaklah operasi bahagi 17,000 bahagi 2 tu. Tunjukkan bentuk lazim bahagi. Dah dapat, kamu letakkan jawapan. Letak jawapan, kamu letak anggaran bekas A ialah hampir 8,500 biji. Macam tu. Bagi bekas B pula. Bekas B kalau kamu tengok, kita nampak dia terbahagi kepada berapa bahagian. Ini maksud cikgu dalam nota. Cara menganggar. Secara pengiraan, kita boleh juga asingkan kepada beberapa bahagian kecil. Ini maksud nota ni. Untuk soalan A, mengira bekas B ini, kita gunakan cara asingkan kepada beberapa bahagian kecil. Jika kamu perhatikan bilangan ataupun bahagian kecil manik yang terdapat pada bekas B ini, dia separuh daripada bilangan di dalam bekas A. Bekas A dia ada banyak ni kan, tapi dia separuh lagi. Ketinggian dia sama. Jadi kita boleh mencari bilangan manik di dalam bekas B dengan berpandukan kepada bekas A. Jadi nak cari bilangan manik dalam bekas B, ia separuh daripada bekas A. Jadi kalau separuh, bermaksud kalau nak cari pula bilangan manik di dalam bekas B, kita kena buat 8,500. 8,500 ni kan tadi kita dah kira bilangan manik dalam bekas A kan. Kita bahagi 2 sekali lagi. Kamu akan dapat 4,250. Jadi anggaran bilangan manik di dalam bekas B ialah lebih kurang 4,250 biji. Jadi untuk soalan A ini kamu kena buat satu persatu lah. Tunjukkan cara kamu mencari bilangan bekas A. Kemudian tunjukkan pula cara kamu mencari bilangan bekas B. Dah siap? Ikutlah kreativiti kamu. Macam mana kamu nak menyampaikan jawapan kamu. Di sini bila kamu dah darjah 4, dah tahun 4, kamu kena banyak menggunakan kreativiti kamu sendiri untuk mempersembahkan jawapan kepada apa saja yang soalan tanya. Jadi kamu kena kreatif, ikut macam mana. Cikgu, yang penting kamu kena faham apa yang kamu kira tu, kamu faham ke tak faham. Dan apa yang kamu nak tuliskan jawapan tu, menjawab tak apa yang soalan tanya. Dan letakkan tajuk lah. Pengiraan mesti ada tajuk. Supaya kamu bayangkan lah bila kamu dah buat jawapan tu kan, kamu tengok balik. Kalau kamu sebagai pemeriksa, kamu nak periksa jawapan
murid kamu, kamu tengok. Kamu faham tak jalan kerja dia? Kalau tak faham, kenapa? Mungkin tak ada tajuk. Kalau kamu letakkan jalan kerja bentuk lazim, kamu kena letak tajuk bentuk lazim tu untuk kira apa? Untuk kira bekas A ke bekas B. Macam tu ya. Jadi cuba buat. Nanti kita jumpa pada minggu hadapan. Kita akan semak sama-sama jalan kerja yang kamu buat. Okey, kita pergi pula pada contoh pada soalan B. Soalan B, terdapat 2 botol, 1 penuh dan 1 kurang. Ya, kamu kena anggarkan isi padu air di dalam botol C. Macam mana kita nak anggar ni? Kamu tengok, kalau yang penuh ni, dia dah letakkan dia punya kuantiti ialah 10,000 mililiter. Bagaimana kita nak menganggar isi padu air di dalam botol C? Sama juga kita menggunakan teknik asingkan kepada beberapa bahagian kecil. Agak-agak ada berapa bahagian kecil? Okey. Perhatikan, ini contoh yang cikgu buat. Kalau kita tengok, kalau bahagian yang penuh, sebenarnya dia ada 4 bahagian kecil. Ya. Tetapi pada bekas C, air hanya memenuhi sehingga 3 bahagian aja. Okey, cikgu letakkan bahagian pertama, kedua dan ketiga. Tapi pada bekas yang penuh, dia ada 4 bahagian. Kalau penuh ada 4. Kalau bekas itu dia hanya memenuhi, kita anggarlah, dia hanya memenuhi 3 bahagian saja. Jadi, macam mana kita nak buat ni? Nak kira kuantiti air yang terdapat pada bekas C. Jadi, kita nak kira 3 bahagian saja. Kalau penuh, kita tahu 10,000. Jadi, langkah pertama, kuantiti yang penuh ini kita kena bahagikan kepada 4 bahagian. Sebab itulah di sini langkah kerja yang pertama, 10,000 ml kena bahagi dengan 4. Jadi kita dapat 2,500 ml. Bermaksud satu bahagian kuantitinya ialah 2,500. Ya. Jadi ada 4. 4 kali 2,500 di dalam bekas yang penuh ini. Jadi bila kita dah tahu satu bahagian itu 2,500 ml, mudahlah untuk kita kira berapa bahagian yang kita nak cari. Untuk bekas sini kita dah nampak ada 3 bahagian. Jadi kita nak cari untuk 3 bahagian saja. Sebab itu kita buat 2,500 ml, kita darab pula dengan 3. So awak akan dapat 7,500. Yang ni cikgu tunjukkan jalan kerjanya. Tetapi bentuk lazimnya cikgu tak tunjukkan. Jadi kamu kena tunjukkan bentuk lazim bahagi 4 ini dan juga darab 3 ini. Tunjukkan bentuk lazim dan letakkan tajuk lah. Pengiraan kamu tu nak mencari apa. Okey, itu saja tugasan kamu untuk hari ini. Ya, buat betul-betul tulisan cantik-cantik, jalan kerja kemas dan teratur dan ada tajuk lah jalan kerja kamu. Jangan semuanya nombor je. Cikgu tak tahu yang ini kamu kira apa. Yang ni kamu dah dapat. Tapi nilainya nilai untuk apa. Macam tu ya. Okey, apa-apa kalau kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp cikgu. Itu saja kelas PDPR kita berakhir untuk minggu ini. Saya jumpa lagi kamu secara semuka pada minggu hadapan. Dan ingat sebelum jumpa saya, kamu kena siapkan tugasan. Ada 2 tugasan ni, hari Selasa hari tu dan juga hari ini hari Khamis. Jangan nanti bila dah semuka, dah sampai dekat sekolah, baru nak buat tugasan itu depan cikgu. Cikgu tak nak. Kita tak boleh buang masa. Saya masuk je kelas, saya terus nak bincang sama-sama
apa hasil jawapan yang kamu dah buat. Okey, itu saja. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye korang.